setiap ilmu ni dia ada istilah dia sendiri dan dia ada kefahaman dia sendiri. Baik, apa yang saya nak tunjukkan sikit pada malam ini istilah wujdan. Sebab ada setengah golongan tu mereka menuduh tasawuf tidak ada asas, tidak ada dasar, tidak ada kaitan dengan Quran dan Sunnah. Maka saya nak bagi contoh, salah satunya istilah wujdan ni. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujdanika, dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami muslatika bihi. Maksudnya, keinginan untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu sebagai bukti bahawa kau belum bertemu pada Allah. Yani kau belum memperolehi hakikat makrifat terhadapnya. Kau belum sampai kepadanya. Dan kerisauanmu kerana kehilangan sesuatu selain Allah itu sebagai bukti tidak adanya hubunganmu dengan Allah, yakni tidak sampainya hatimu kepada Allah, atau sebagai tanda belum sampai kepadanya, yakni kepada Allah. Baik, kalam hikmat ini nak menjelaskan tentang perihal orang yang hatinya sudah berjaya mencapai kedudukan dekat atau sampai kepada Allah. Jadi kalam hikmat ini menjelaskan tentang perkara, tentang kedudukan orang yang dalam dunia tasawuf ni bermartabat tinggilah. Cuma kita tak naklah menjelaskan rahsia makrifat yang mereka capai itu. Cuma kalam hikmah ni nak beritahu perilaku, ehwal, keadaan orang yang sampai ke situ tu, supaya menjadi pedoman kepada kita. Untuk apa? Supaya kita faham, untuk kita supaya menjadi pedoman kepada kita dalam perjalanan kita ni, nak baiki diri, nak membetulkan diri, nak menyucikan hati, nak mendekatkan diri kepada Allah. Ke mana hala tujunya tu? Jadi kalam hikmat ini memberi pedoman kepada kita. Satu. Yang kedua, juga memberi pedoman kepada kita untuk supaya tidak mudah terpengaruh dengan orang yang mendakwa berkedudukan di sisi Allah. Hari ini timbul wujud golongan-golongan yang mendakwa sebagai orang yang tinggi maqam, orang yang dekat dengan Allah itu dan ini. Lalu mencari pengaruh, mencari dokongan, mencari sokongan orang, nak cari pengikut. Semua ini perjalanan hendak sihat mereka ni, buah-buah hendak sihat mereka. Jadi kalam hikmat ini memberi kita pedoman. Sekalipun ia menjelaskan tentang kedudukan seseorang yang agak tinggi, kedudukan makam hatinya dalam hubungan dengan Allah, dan kita mungkin bukan orang yang berada di situ, tapi paling tidak memberi pedoman kepada kita. Maksudnya perjalanan kita ni nak pergi ke mana? Atau menjadi pedoman kepada kita bila berdepan dengan kelompok-kelompok cari pengaruh ni supaya kena boleh pakai ke tak? Itu dia. Baik. Kata Syekh Ibn Athah, kalau saya terjemah semula dengan bahasa saya yang tidak terikat dengan bahasa yang disebut di sini ni supaya lebih mudah difahami insya-Allah, iaitu kecenderungan kita, keinginan kita ni supaya kekalnya sesuatu yang lain dari Allah. Hati kita ni duk tengok, duk ingin, duk nak supaya apa-apa yang kita miliki itu dan ini supaya kekal, supaya lama dengan kita. Hati kita tu nak tengok sesuatu selain Allah, tak kira lah apa-apa yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita yang berupa
kenikmatan ke, harta benda ke, kedudukan ke, pangkat ke, yang mana keinginan kita supaya benda ni semua itu dianggap sesuatu yang lain dari Allah. Lalu keinginan kita ni cenderung supaya benda ni biar kekal dengan kita lah. Jadi kata Syekh Ibn Atta, keinginan kita tu adalah dalil, bukti bahawa hati kita ni belum benar-benar menemui Allah. Maksudnya atau bahasa lain, itu adalah dalil, bukti hati kita ni belum mencapai hakikat makrifat terhadapnya. Bukan berarti tak ada iman. Jangan salah faham. Bukan berarti tak ada iman kita ni. Iman tetap ada. Cuma hakikat makrifat yang merupakan kesempurnaan iman tu, yang tu mungkin hati kita belum mencapainya. Maka di sini timbul istilah wujdan ala adami wujdanika. Istilah wujdan. Wujdan ni bahasa Arab. Bahasa kita ni mendapati. Hati kita mendapati. Hati kita menemui. Hati kita, kalau mendapati menemui, maksudnya hati kita sabar. Bahasa mudah. Jadi istilah sabar dalam tasawuf ni sudah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Dia bukan melibatkan jarak, bukan melibatkan arah, tempat dan sebagainya. Semua itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, yang tidak boleh dikaitkan dengan Allah. Tetapi yang dimaksudkan dengan mendapati, menemui, sampai itu adalah merupakan tingkatan tingkatan keyakinan kita terhadap Allah. Kekuatan kefahaman kita, ingatan kita, keyakinan kita, kemesraan hati kita dalam hubungan dengan Allah. Itu istilah ahli tasawuf. Dia tidak melibatkan tempat. Sebab bahasa kita ni, kalau sebut sabar, kita akan faham dengan sendirinya dia melibatkan jarak. Sabar ke mana? Kuala Terengganu. Jarak ada. Dan ada arahnya. Mana arah situ? Kuala Terengganu, Kuala Berang. Dia melibatkan tempat, dia melibatkan jarak, dia melibatkan arah. Semua ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan Allah. Jadi bila ahli tasawuf menggunakan istilah sabar dan sabar ni, itu merujuk kepada peningkatan hati kita tu. Sabar ke tahap kesempurnaan ataupun kalau nak kata sempurna-sempurnalah, kesempurnaan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya guna perkataan kesempurna itu kadang-kadang mungkin orang salah faham juga. Selain daripada Allah Ta'ala ni tak ada sempurna. Gitu pula dah. Jadi kena faham. Istilah sempurna di sini mencapai maksud, mencapai target. Bukan sempurna dengan makna sempurna tak ada cacat sikit. Sempurna dengan erti siapa maksud dia dah. Kalau target kita nak markah 80, siapa 80 tu markah tu? Tak 70, tak 60. Itu maksud sempurna tu sampai maksud. Jadi bila kita guna istilah iaitu yang dikendaki dengan sampai di sini, sampai kepada kesempurnaan makrifat, bukan berarti tak ada cacat celah sikit. Sampai dengan arti sampai maksud yang nak dicapai, iaitu peningkatan tahap iman daripada ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu yang dimaksudkan. Jadi perkataan-perkataan ini kadang-kadang boleh bawa kepada tafsiran yang salah. Itu kita kena berhati-hati juga lah. Setiap ilmu ni dia ada istilah dia sendiri dan dia ada kefahaman dia sendiri. Baik, apa yang saya nak tunjukkan sikit pada malam ini istilah wujdan. Sebab ada setengah golongan tu mereka menuduh tasawuf tidak ada asas, tidak ada dasar, tidak ada kaitan dengan Quran dan Sunnah. Maka saya nak beri contoh, salah satunya istilah wujdan ni. Istilah ini ni dengan makna seperti yang saya terangkan tadi itu, hati mendapati, hati menemui, hati sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna mencapai tahap kesempurnaan makrifat terhadapnya, ataupun hakikat makrifat terhadapnya, atau istilah atau namakanlah dengan nama-nama lain pun yang membawa maksud yang sama. Jadi perkataan wujdan ni, mendapati ni, dari mana dia ambil? Ternyata bahawa ulama tasawuf mengambilnya dari hadis. Antaranya hadis Nabi yang menyebut zaqa ta'mal imani man zaqa ta'mal iman, akan merasai nikmat iman itu man radiya billahi rabban.
Itu salah satu dalil lah. Ada dalil lain yang menyebut istilah perkataan wajdu, wajada. Antaranya hadis Nabi, qad wajadtumu. Ada sekumpulan sahabat, dia, sebab tu saya nak nyatakan bahawa tasawuf dengan segala ilmu dia, amalan dia dan juga ahwal dia, maqamat dia itu, semuanya itu ada sandaran dia, ada dalil dan sandaran dalam Al-Quran dan hadis. Cuma tinggal lagi kadang-kadang bila kita tak mengaji ni kita tak tahu, atau mungkin kita mengaji tapi kita tak takak benda tu. Banyak benda gitu. Contoh, oleh kerana saya sebut dah tu, saya kena detail sikit lah, bahawa salah satu daripada hal-hal yang berkaitan dengan dunia tasawuf ni, pengalaman kerohanian yang dilalui, yang disebut sebagai spiritual experience, pengalaman kerohanian. Banyaklah pengalaman kerohanian ni. Contoh-contoh yang kita, maqamat, ahwal, antaranya firasah yang benar, banyak cabang. Itu semua dikatakan sebagai pengalaman-pengalaman kerohanian. Termasuklah fenomena kasyaf, fenomena martabah iman, ilmul yakin, ainul yakin. Semua itu dianggap sebagai, dikira sebagai pengalaman kerohanian. Baik, berlaku ke perkara-perkara seperti ini zaman Nabi? Dia kata tak ada, ni ikan ahli ulama je, ataupun ikan ahli tasawuf je. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis. Dia kata ada sekumpulan sahabat datang jumpa Nabi. Ja'a unasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alu. Mereka tanya Nabi. Ada sekelompok, tapi tak dinyatakan siapa orang, tapi diberitahu ada beberapa orang. Unas ni beberapa orang datang jumpa Nabi, lalu bertanyakan sesuatu kepada Nabi. Ini riwayat Imam Muslim. Apa yang mereka tanya? Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Kami mendapati, itu istilah wajdu tadi, wujdan ni nak khabar. Istilah-istilah yang dipakai di tasawuf diambil antaranya daripada riwayat ni. Inna najidu, kami mendapati, kami menemui, kami mengalami, kami merasai. Inna najidu fi anfusina, dalam diri kami, dalam pengalaman pribadi kami, ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih, sehingga di antara kami ni rasa berat nak cakap, nak khabar, nak cerita ke orang. Lalu Nabi tanya. Nabi tak tanya apa benda, sebab Nabi sedia maklum. Tengok kepada pertanyaan Nabi, kita faham selalu tak? Dalam riwayat ni dah sebut Nabi tanya dia, dah apa benda hak mu dapati tu, hak yang mengalami apa benda. Nabi tak tanya tu, cuma Nabi nak confirmation dia. Qad wajadtumu, betul-betul dalam beri wahyu ke dia, nak kabarnya Nabi dah ada pengalaman apa yang melalu, itu sedia maklum. Cuma Nabi nak mengesahkan, qad wajadtumu, apakah betul-betul mendapati benda ni? Macam keraguan lah. Saya lupa perkataan yang dipakai itu, mungkin waswasah ke keraguan. Lalu mereka anggap hadis ini bukan tentang fenomena pengalaman kerohanian, tapi satu keraguan yang dialami oleh sahabat. Tapi ulama tasawuf tidak faham seperti itu. Rahimahullah al-Imam al-Bukhari, mudah-mudahan telah beri rahmat kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dia ulama hadis yang terkenal, orang tahu belaka. Tetapi tasawuf dia ada keahlian khusus dia, dan dia ada ulama-ulama dia, dia ada tokoh-tokoh dia. Jadi lihat kepada apa yang Nabi jelaskan di penghujung hadis ni. Maka ulama tasawuf meneliti benda ni. Jadi bila Nabi tanya qad wajadtumu, Nabi tak tanya pengalaman apa yang kau lalui, tapi Nabi nak confirmation dia, pengesan ke, mu dapat sungguh ke, mu lalui sungguh ke, betul-betul ke? Qalu na'am, mereka kata ya. Lalu komentar Nabi, zaka sarihul iman. Yang demikian itu, kata Nabi, iman yang soreh. Apa itu iman yang soreh? Iman yang sudah tidak berhijab lagi dah. Jadi ulama tasawuf memahami ini bukan persoalan waswah, tapi masalah persoalan inkishaf. Allah Ta'ala buka hijab hati manusia, maka dapatlah menyelami ahwal-ahwal iman yang orang lain tak capai, yang orang lain tak dapat. Sarih al-iman, iman yang soreh. Soreh ni tak ada dinding, tak ada dinding.
Jadi pengalaman-pengalaman ini dia lalui oleh para sahabat. Cuma orang bincang tak bincang, orang mengaji dapat, tak mengaji tak tahu. Jadi saya akhir-akhir ini terpaksa kita sebut balik dalil-dalil kerana hari ini banyak keingkaran. Ulama tasawuf lah, itulah, inilah, kau anda lah. Kau anda lah. Tapi kesimpulan mudahnya, kalau kita nak guna logik akal sikitnya, pertama sekali ulama tasawuf ni bukan seorang. Kalau seorang mungkin ya, kita boleh pakai lah. Dia kedok seorang ni je, atau 2-3 orang aja boleh pakai kedok. Tapi ternyata ulama tasawuf jumlah yang tidak terhitung ramai ini, yang berkeahlian dalam ilmu ini, jumlah yang sangat ramai. Yang kedua, mereka ni alim ulama yang menguasai pelbagai bidang, yang menguasai ilmu keislaman yang sampai ke tahap yang agak mendalam. Jadi pada kita, kalau kita pakai logik akal bahawa ilmu yang didokong oleh alim ulama yang mendalami ilmunya dan bukan seorang jumlahnya itu, kemudian mereka telah mengemukakan dalil-dalil yang boleh diterima dari segi kaedah berhujahnya itu, maka boleh pakailah insya-Allah. Masalah orang tak mau pakai tu cerita orang. Ada setengah kata saya dah terima. Tu mumpunya cerita, mu nak terima dalil tu pada mu lah. Saya dah terima, sudahlah, mu tak terima sudah. Nak kabarnya dalil-dalil oleh ulamanya begini. Nak pakai tak mau pakai cerita lain. Kadang-kadang kita ni mari angin dia kau. Aku dah nak terima. Mu tak mau terima sudahlah. Dah siapa dia kita ni? Siapa dia kita ni? Siapa dia kita ni?